Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, beberapa hari yang lalu kita berada dalam keadaan yang nervous, agak gemetar dan kesian juga kepada Tan Sri Mahyidin Mak Yassin. Kerana apa? Kerana dia sudah pun dikenakan dengan 6 pertuduhan dan beliau juga mengakui beliau sukar mau tidur kerana risau. Pertama, kedua, dia juga mengakui bahawa dia mungkin tak ada wang lagi untuk membayar denda lagi sekiranya dia dikenakan dakwaan lagi. Kerana terbukti hari ini Muhyiddin telah didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram sebanyak 5 juta ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Mak Yassin telah didakwa atas pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan 5 juta ringgit Malaysia yang berkaitan dengan program Jana Wibawa. Presiden Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional PN itu yang memakai sut serba hitam didakwa semasa prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Session Shah Alam Rozila Saleh pagi ini. Pertuduhan pengubahan wang haram yang dibentangkan di bawah Seksyen 4-1-B itu mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA TFPUAA 2001 dibaca bersama dengan Seksyen 87-1 Akta yang sama. Sekarang ini Muhyiddin Yassin, seorang pemimpin dalam Bersatu, juga bekas Perdana Menteri yang sudah pun berusia 76 tahun, sudah pun kita ketahui bahawa beliau kalau didapati bersalah untuk 6 pertuduhan yang dulu itu, beliau boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun. Sekiranya dengan umur 76 tahun sekarang dan beliau di penjara lagi 20 tahun, beliau hanya akan keluar daripada penjara dengan umur 96 tahun. Itu belum termasuk lagi daripada pendakwaan yang baru ini. Beliau yang sekarang 76 tahun itu didakwa telah menerima 5 juta ringgit Malaysia hasil daripada Bukhari Equity Sendirian Berhad yang disalurkan ke dalam akaun Bersatu pada 7 Januari 2022. Kesalahan itu telah didakwa dilakukan di M-Bank Cawangan M-Corp Mall, Jalan Persiaran Barat, Petaling Jaya pada 7 Januari tahun yang lalu. Bagaimanapun, Tan Sri Mahyidin Mak Yassin atau dikenali sebagai Muhyiddin Yassin itu mengaku tidak bersalah sejurus selepas pertuduhan itu dibacakan. Beliau berkata mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan, kata Muhyiddin ketika prosiding tersebut. Ahli Parlimen Pago itu boleh dipenjarakan untuk pertuduhan yang kali ini selama 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram berkenaan yang dilakukan atau 5 juta ringgit Malaysia, yang mana satu lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Sekiranya Tan Sri Mahyidin Mak Yassin dipenjarakan kerana kalah dengan 20 tahun daripada pertuduhan yang pertama dan pertuduhan yang kedua ini beliau dipenjarakan 15 tahun, maka beliau akan mengumpul sebanyak 35 tahun. Makna kata kita berdoa semoga Tan Sri Mahyidin Mak Yassin tidak bersalah dan kita berdoa semoga beliau kalau dipenjarakan tetap sihat sehingga tamat. Tapi rasanya susah juga sebab dia akan lebih daripada 100 tahun pada ketika itu. Beliau akan lebih 100 tahun, lebih 110 tahun baru dia boleh keluar daripada penjara. Takut-takut saja nanti kalau dia dipenjarakan, kesian kalau dia sampai akhir hidup dia di penjara. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Karib memohon mahkamah supaya pakai ikat jamin 2 juta dengan 2 penjamin beserta syarat tambahan yang ditetapkan ke atas Muhyiddin di Mahkamah Session Kuala Lumpur minggu lalu.
Katanya, saya juga memohon kes ini dipindahkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur memandangkan ia berkaitan dengan pembicaraan di sana serta tarikh sambutan di Mahkamah Session tersebut sudah ditetapkan pada 26 Mei ini, katanya. Rozila kemudiannya membenarkan permohonan pendakwaan untuk mengguna pakai jaminan serta syarat tambahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur, iaitu tertuduh menyerahkan pasportnya kepada mahkamah serta membenarkan kes itu dipindah ke mahkamah yang sama. Selain Ahmad Akram, pendakwaan juga dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri, Zendelim Wahikyong, Kalaivani Anandorai dan Mazia Muhaidi. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita juga berharap semoga kebenaran akan tersingkap, salah tetap salah, menang betul tetap betul. Dengan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kemarin saya ada postkan satu video berkenaan dengan seorang dalang utama, perancang utama untuk kes rasuah Jana Wibawa. Pada ketika saya mempost video itu, belum ada nama yang disebut siapakah Datuk Roy itu. Kali ini akhirnya SPRM mengeluarkan siapakah nama dan gambar kepada Datuk Roy tersebut. Ini saya sisipkan gambar tersebut, iaitu gambar kepada Datuk Roy yang disiasat sekarang ini, sedang dikesan oleh SPRM untuk disiasat. Inilah gambar Datuk Roy untuk membantu siasatan rasuah Jana Wibawa yang melibatkan banyak orang di dalam Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM Kuala Lumpur disahkan sedang mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan kepada kes rasuah berkaitan dengan projek jana ekonomi permekasaan kontraktor Bumiputera berwibawa atau Jana Wibawa. Akhirnya SPRM dalam satu kenyataan berkata lelaki tersebut dinamakan sebagai Muhammad Hussein Muhammad Nasir, 54 tahun, yang juga dikenali sebagai Datuk Roy, yang mempunyai alamat terakhir di nombor 3 di lorong 3 RRM Semambu di Kuantan, Pahang. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai lelaki tersebut yang gambarnya saya sisipkan ini diminta untuk menghubungi pegawai penyiasat, iaitu Muhammad Ashraf Mustafa di talian 013 4405210, kata SPRM dalam satu kenyataan. Pada semalam, Malaysia Kini telah memetik bernama yang melaporkan bahawa SPRM menahan seorang pegawainya dan 3 lagi individu lain, termasuklah seorang wanita pada Khamis lepas kerana dipercayai telah meminta dan menerima rasuah sebanyak RM400,000 bagi mengelakkan siasatan yang melibatkan kes program Jana Wibawa. Wanita berkenaan bagaimanapun telah dibebaskan dengan jaminan SPRM, manakala 3 lagi suspek yang lain kini diremand sehingga hari ini. SPRM juga dilaporkan sedang mengesan seorang lelaki yang dikenali sebagai Datuk Roy yang dipercaya adalah perancang utama dalam kes rasuah melibatkan siasatan bagi kes berkenaan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, adakah persoalannya sekarang ini, adakah kes ini juga menjadi seperti kes Jolo yang dikesan, mau cari orang itu tapi tak jumpa-jumpa? Kita harap kali ini SPRM tidak akan membiarkan Datuk Roy ini lesap, dan begitu juga dengan PDRM. Kita mendoakan semoga mereka tetap sihat, tetap dalam keadaan yang baik, bekerja dengan baik supaya mereka dapat menangkap Datuk Roy, dalang utama, perancang utama kepada kes Jana Wibawa ini, yang akhirnya membawa kepada setakat ini 7/6 13 pendakwaan kepada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, bagaimanakah beliau yang dalam laporan kemarin mengatakan beliau juga pernah terlibat dengan rasuah, sekali lagi terlibat lagi dengan rasuah? Ini membuatkan banyak tanda tanya.
mengapa dia boleh terlibat sekali lagi di dalam rasuah? Tidakkah kerajaan yang dulu dapat menyiasat beliau ini sebelum melakukan apa-apa perundingan, apa-apa transaksi, apa-apa rancangan bersama dengan beliau? Kita doakan semoga SPRM dapat menahan beliau untuk dapat menyiasat dengan adil dan saksama untuk kes Jana Wibawa ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.